إلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الشيخ حسين بن محمد طيب شيخي شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muqaddimatun, tuan-tuan. Rasa-rasa orang tu. Telah berkata Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, dan tak kala berkehendak Allah Ta'ala bahawa menjadi ia sekalian makhluk ini, maka mengambil ia akan satu qabdah daripada nurnya. Ini cerita dalam kitab Tafrihul Insan kita ni berkenaan dengan Syama'il Nabi. Dan Syama'il ni kadang-kadang ada Syama'il berkenaan dengan sifat-sifat kesempurnaan Nabi dan sifat-sifat mulia Nabi. Ada juga Syama'il berkenaan dengan sirah. Dan macam kitab Allahyarham Tok Haji Bakar Palestin ni ada tuhfat kitab Syama'ilul Habib dan cerita bab sirah. Ada yang cerita berkenaan dengan sirah Syama'il ni. Ni campurlah ni sikit. Banyak ni sirah ni. Dia kebanyakannya dia ambil daripada kitab Hamzah Barzanji. Kitab kita ni. Kalau media ni lebih kurang lah. Ada jugalah dalam Barzanji yang letak dalam ni. Telah berkata Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu. Ka'bul Ahbar ni sahabat yang alim. Kitab-kitab Injil, kitab dulu. Dia Yahudi. Ka'bul Ahbar ada Yahudi macam Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabat yang asalnya daripada Yahudi. Ada kisah lah sejarah lepas masuk Islam tu lagu mana Abdullah bin Salam tanya dekat Nabi 3 soalan, yang mana dia kata tak boleh jawab soalan ni kecuali dia seorang anbiya yang betul. Lalu Nabi jawab, akhirnya masuk Islam. Sama dengan dia 60 orang. Kumpulan Abdullah bin Salam itu adalah beberapa orang sahabat Nabi yang asal daripada Yahudi, termasuk Ka'bul Ahbar ni. Dia banyak dan kisah-kisah hadis cerita dia pun banyak dia petik ambil dalam kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat dulu ni. Dia alim, memang dia ulama dalam agama Yahudi. Dan dia masuk Islam, jadi sahabat pula. Dia besar. Nah, Umar Ajin tanya dia, dalam kitab Injil dulu ada cerita apa tak? Dia bang, cerita banyak. Lepas tu kalau Ka'bul Ahbar ni, Imam Qurtubi banyak kat cerita. Tazkirah Qurtubi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Banyak kat qaul-qaul yang disebut oleh Ka'bul Ahbar ni. Dalam kitab-kitab dulu. Apa kata Ka'bul Ahbar? Dan tak kala berkehendak Allah Ta'ala akan bahawa menjadi ia sekalian makhluk ini. Sampai masa, dia panggil masa mungkin. Kan? Sebelum daripada tu dia kata azali. Dia panggil zamanun muqaddarah. Yang panggil masa imkan ini dia panggil zamanun muhaqqaqah. Mula Allah nak menjadikan makhluk. Dalam hadis kata awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Nabi cerita dekat Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkenaan dengan mula makhluk yang Allah jadikan. Apa dia? Awwalu ma khalaqallah. Permulaan, mula-mula sekali Allah jadikan nur nabiyyika, itu nur nabi kamu, hei Jabir.
Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan perawi masyhur di kalangan sahabat Nabi, termasuk 7 perawi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, 1000 lah, 2000 lebih, silap ingat saya. Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nombor 6, dan nombor 6 paling banyak perawi lah, Jabir bin Abdullah. Ancur tabat Nur ni, nombor 1 Abu Hurairah, nombor 2 Ibnu Umar, nombor 3 Sayyidina Anas, nombor 4 Ibnu Abbas, nombor 5 Sa'id Al-Khudri, nombor 6 Jabir, nombor 7 Aisyah. 7 orang. Muksiruna fi riwayah. 7 wa muksiruna fi riwayatil khabar. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Dalam Raf'ul Astar syai'an ada cerita. Maka mengambil ia akan satu qabdah daripada nurnya. Ni majaz ni. Bukan Tuhan jemput ambil. Nur Nabi ni dibahas panjang lah dalam kitab-kitab ni. Bukan Tuhan macam kata tu je Salih kata, bukan macam kita buat roti canai, uli besar jemput ambil gitu, jemput ambil dak bukan maksud gitu. Majaz itu. Qabdah saya maksud ke satu genggam. Itu majaz lah. Daripada nurnya, nur Allah. Dan berkata ia Allah Ta'ala yang berfirman baginya, bagi nur tadi ni, jadi olehmu Muhammad, maka jadi ia satu tiang daripada nur dan menderang ni bercahaya terang lah. Menderang bahasa Kedah kan. Terusin malah saya ada Indon, dia duduk Kedah kan. Sekarang kita ni Kedah ni, Pulau Pinang masa tu pun Kedah juga. Dia 6 tempat dia buka pondok, antara yang dia buka awal di 3 Jah lah kan. Sampai pokok Padang Lumat dia buka, Tandok dia buka, lepas tu pi sebelah daripada di Belacan tu apa, Tanjung Dawai, last sekali pokok Senar Pening kan. Tu tempat dia buka, sambung anak Datuk Uji Ahmad tu. Cakap bahasa Kedah dia besar Kedah kan. Mana? Pokok Senar. Pokok Senar di sekolah. Tu tak ada dah. Tuk Su Jamat tak ada lama. Anak dia pun sulung Long pun 90 lebih dah anak Tok Jamat. Meninggal dah di Mekah tu. Tak ada habis nasi tinggal anak cucu dia tak ada dah. Menerang ia kepada hijabuz zulmah. Hijabiz zulmah. Ni semua istilah dan alam tu. Maka sujud ia kepada Allah nur tadi ni, dan berkata ia Alhamdulillah. Maka firman Allah Ta'ala bagi demikian nur itu, telah aku jadi akan dikau dan aku namakan dikau Muhammad, daripada engkaulah aku jadikan sekalian makhluk. Bukan ambil mula daripada start jadi itu baru Allah buat hal lain. Bukan kata Allah ambil tu buat makhluk ni, ambil sejuzuk tu dia panggil majaz ya. Bukan hakiki. Banyakkan ulama sebut gitulah. Jadi daripada situ mana permulaan Allah jadikan mula sekali nur Nabi kita lah. Tu yang Nabi kata, akulah nisbah permulaan dan aku juga kesudahan. Dan permulaan dijadikan oleh Allah nisbah nur, iaitu Nabi kita. Kesudahan iaitu nisbah dibangkitkan menjadi Rasul. Nisbah lah sekali Nabi lah. Nak bahas bab khatamun nabiyyin tu panjang ulama cerita. Pasal apa Nabi ni digelar khatamun nabiyyin wa khutima biyan nabiyyun. Ursiltu, Nabi kata fuddiltu 'alal anbiya bi sittin. Dilebihkan aku di atas sekalian para nabi dan rasul 6 perkara dah di Imam Muslim. Salah satu Nabi kata wa khutima biyan nabiyyun, disudahi dengan aku ini sebagai kesudahan bagi perutusan Rasul dan para Anbiya. Itu ada bahasannya dalam Syama'il Muhammadiyah pada bab Khatamun Nubuwah. Ada bahasan panjang. Ini kita baca ni lah, ada orang baca laju sikit. Dan aku sudahi akan dikau daripada sekalian Rasul. Ni kan permulaan nisbah jadi, Allah jadikan nur Nabi dulu. Ini dalam Madarijus Su'ud ada bahasan ni.
Dan nisbah dibangkitkan menjadi rasul Nabi kita juga. Wa khutima biyan nabiyyun ursiltu ila an-nasi kaffatan basyiran wa nazira an waju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura wa khutima biyan nabiyyun. Itu antara hak Nabi sebut dalam kitab khususiyati rasul. Dan ada ceritalah bab keistimewaan Nabi kita ni. Para hufaz menghimpunkan lebih daripada 40 yang mana kelebihan tu mengatasi sekalian para anbiya. Lain Nabi lain tak boleh tu. Nabi kita saja 40. Mukjizat Nabi 2000 lebih. Tengah ulama kata tak terbilang. Dan mukjizat apa nama kitab Mukjizatil Bashar. Cerita dalam tu dihimpun 400 hektar. Imam Suyuti kata 1000. Agak ulama kata 2000. Agak ulama lain kata tak terhingga banyak mukjizat Nabi ni. Ada cerita-cerita banyak bab-bab Nabi kita ni. Kita yang besar-besar lagi dia cerita banyak lah. Kemudian membahagi Allah Ta'ala akan demikian nur itu atas 4 bahagi. Yang ni semua itlaq majazi semua ni. Kan? Yang kata bahagi supaya kita bedak kerak 4 tu. Kan? Ni istilah-istilah. Makna dia ni tatafwidnya. Serah makna hakikat. Bagaimana cuma nak cerita lapas pada zahir dia begitulah. Maka menjadi ia Allah daripada bahagi yang pertama daripada nur tadi ni akan lauhul mahfuz. Dan papan lauh yang ada di atas langit tu. Itu kita baca dah dulu kan dalam kitab Tanwirul Qulub tu kan. Kita bahasan bab lauh. An fihi lauhim mahfuz. Wallahu khairan hafizan fi lauhim mahfuz. Dan tempat disuratkan segala apa sahaja yang Allah ingin takdirkan. Dan semua Allah dah tentu dah di situ. Semua maklumat ada di situ. Dan akan bahagi yang kedua daripada nur tadi ni akan qalam. Qalam ni pun kita cerita dah. Dan qalam, nur, arash, kursi dan 4 benda yang Allah kekalkan, yang tidak binasa. Walaupun seluruh makhluk lain Allah binasakan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan kecuali zat Allah dan beberapa iaitu 10 kata ulama ahli sunnah wal jamaah yang Allah kekalkan tidak binasa. Antara dia qalam lah. Bahasa Arab qalam ni pen, bukan pen lagu kita ni. Tulis ke diri tanpa ada penulis. Satu-satu huruf besar mungkin qaf. Ada 360 mata lebih mengikut hari atas dunia ni. Tu ada cerita lah dalam bab qalam dalam Tanwirul Qulub dulu. Awal dulu kita dah sentuh berkenaan dengan qalam, ada panjang lebar sikit di situ. Kemudian maka titah Allah Ta'ala bagi qalam, surat olehmu, tulis. Maka getar ia, bunyi bergerak 1000 tahun. Ketak dia ni. Apabila Allah firman, suruh dia tulis. Sebab apa yang dia bergetak? Daripada kerana sangat terkejut minta liliyah ni. Liajli. Makna liajli ni kerana sangat terkejut dan juga gerun dengan kebesaran Allah ni. Dan takut dengan sebab mendengar titah Allah Ta'ala kepadanya itu. Itulah makhluk-makhluk Allah yang mengenali Allah ni. Dan rasa penuh kegerunan. Itu dalam kitab Mukhtasar Qurtubi sebut. Para anbiya dan juga para awliya. Di hari kiamat nanti berasa takut dan kecut perut. Bukan sebab mereka ni dirundung masalah dan dosa. Tapi kecut perut sebab dikuasai oleh perasaan hebatnya Allah Ta'ala. Orang lain takut. Takut sebab apa? Banyak salah macam kita ni. Takut sungguh. Sebab kita banyak dosa, kita banyak salah. Tapi para anbiya dan para awliya merasa gerun dengan sebab kehebatan Allah. Ni makhluk-makhluk Allah yang ma'rifatullah ni. Dan tak ada yang takut ke Allah, kebesaran Allah tu. Nabi kita sini, ana akhwafukum. Kulah yang paling takut sekali di kalangan makhluk Allah. Sebab Nabi kenal sungguh kebesaran Allah ni. Ni makhluk-makhluk Allah ni kita sebut nama Allah. Tak ada berasa apa. Innamal mu'minun iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebenar-benar beriman begitu. Bila sebut nama Allah, ketak badan. Lama-lama dulu ni baca Quran ketak. Sayyidina Umar baca surah Al-Mulk
berapa kali pingsan. Kita baca api guna apa? Tu orang dulu besaran Allah. Azan pun kadang tak nak dengar habis. Sayyidina Ali azan tak habis dengar. Pingsan. Kita azan sembang mu. Beza makam ni apa. Tu sebab dia takutkan Allah. 1000 tahun. Bukan kata ketak saat 1000 tahun. Kemudian berkata qalam, dengan apa yang hamba hendak surat, firmannya, maka firmannya firman Allah, surat olehmu akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak tulis apa, dia kata, ya Allah, nak tulis kalimah apa ni? Allah titah kata tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ni password ni. Dan kunci langit. Kunci langit. Ni dia bertanya Sayyidina Ali, apakah kunci langit dan kunci syurga? Kata Sayyidina Ali, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Password tu. Baca Quran pun password tak terbuka. Ini jadi password masuk Islam. Besar kalimah la ilaha illallah ni. Kan? Itu saya cerita dalam bab bitaqah. Ingat bitaqah dalam Tanwirul Qulub. Tertera di bitaqah tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Allah bantu ahli masyad ni. Kadang-kadang dah dosa terlalu banyak. Pahala sikit. Akhirnya Nabi buat kelak bitaqah tu diletak atas neraca timbangan. Berat sungguh. Tak ada yang lebih berat daripada nama Allah. Akhirnya manusia ni dimasukkan dalam syurga. Ini pertolongan Nabi. Kadang-kadang Allah perintah malaikat, kadang-kadang Nabi kita yang kelak bitaqah. Di ujung Tanwirul Qulub tu kan ada. Itu tak apa daripada rakam dengar balik tu. Ulang itulah. Baca wudu-wudu itulah kita kata mafhum sikit-sikit kitab ulama ni. Tu Allah firman kata tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini besar ni. Dan apa nama sahabat, apa nama ulama yang berdebat dengan 500 pendeta Nasrani pun hak ni. Yang akhirnya 500 orang lebih tu masuk Islam. Dan tak silap saya Imam Abu Yazid Al-Bastami ke Ibrahim bin Adham gitulah. Kisah dalam kitab Raudhur Riyahin fi Manaqibis Salihin, Imam Yafi'i sebut tu. Panjang kisah dah, dia bertanya dekat dia 100 soalan lebih. Dia jawab semua, bukan tanya satu jawab satu, tanya serentak, dia jawab balik satu. Dia tanya banyak, satu-satu kan, selaru. Tu la ilaha illallah. Maka suratlah qalam akan yang demikian itu, maka menuntut tunjuk qalam kepada ilmu Allah pada sekalian makhluknya. Jadi apa yang nak disuratkan, maksud menunjuk mengikut apa ketentuan Allah, pengetahuan Allah. Maknanya nak tulis bukan boleh sebarang tulis. Apa satu yang nak tulis, qalam akan sembahkan kepada Allah. Ya Allah, nak tulis apa? Tuhan kata lagu ni baru tulis. Nak tulis apa? Ya Allah, Tuhan perintah lagu ni baru tulis. Jadi apa yang ditulis oleh qalam tadi ni mengikut ilmu dan kehendak Allah. Kan? Daripada sekalian makhluknya, Allah suruh tulis satu maklumat. Maklumat ni yang malaikat atas tulis, buat turun mesur kat malaikat bawah ni, malaikat bumi kan. Yang duduk atas bumi ni malaikat langit. Turun dekat tu agak Sidratul Muntaha. Itu dia panggil border dia apa. Malaikat langit tak boleh turun. Bukan boleh turun ikut-ikut dan kecuali ada masalah-masalah yang keizinan Allah ya. Turun suratul Fatihah. Turun apa nama suratul A'raf. Ada cerita dalam kitab Al-Itqan. Fi Ulumil Quran Al-Imam Jalaluddin Suyuti. Dia panggil turunnya Quran bitasyayyu'. Bitasyayyu' ni ada 4 surah. Yang mana turun Quran, Allah suruh malaikat 70,000 ataupun 40,000 iring dengan penurunan tu. Antara ada surah Al-Fatihah. Kan? 70,000. Itu pun boleh turun. Belum tu tak boleh. Nak saja-saja turun ronda memang tak boleh. Dan malaikat langit turun dekat Sidratul Muntaha. Border dia tu. Malaikat hak duduk bawah pergi ambil tu. Apa yang persuratan. Ni nak urus dunia ni. Tu kata semua urusan makhluk. Pengurusan dunia ni matahari lah, apalah, angin lah, hujan lah, panas sejuk, pokok pula mampih banyak mana, tumbuh banyak mana, tu semua. Kan, semua. Cerita tiap-tiap pokok, tiap-tiap
apa yang ada atas dunia ni Allah letak malaikat satu jaga, kan? Tu orang dulu baca, kita tak ada. Korek tanah, balin kedebuk masuk tu, tanam. Orang baca khurafat pula dah, kan? Tak tahu cara. Tutor dulu ni, dulu tu cara dah, ada ambilan dia. Kita lah pakai rodong tu. Habis itu. Maka surat ia pula, bila Allah perintah pula, bukan makna tulis sekali tu. Bila nak buat apa, tulis pula. Nak buat apa sampai kelak, kan? Tu dia kata ada 300 berapa puluh hari tu. Bila Islam 300 apa? Itu Masihi. Hijri 352. Kan, lebih kurang lah. 350 lebih. Gigi dia tu hari ni, untuk suratan hari ni tulis, kan? Sampai kelar duk menulis lagi, budak yang kata, kan? Bukan tulis dah tu ya. Mula jadi dulu duk tulis. Tapi bukan duk tulis sampai tak reti, mana ada perintah Allah ada kena tulis, baru tulis. Baru tulis. Sampai kelar qalam tu, kan? Duk jalan tugas dia yang Allah perintah. Lepas pada tu bermula segala anak Adam yang daripada sulbinya, tulis lagi. Jadi keturunan manusia ni semua ada ni, nama kita semua ada senarai. Bukan tak ada senarai, kan? Ada siap dah. Tahu ni berapa orang beranak, tahu ni berapa orang. Daripada sulbi anak Nabi Adam ni turun berapa ribu benih, kan? Daripada sulbi seorang ni ada berapa benih. Tiap-tiap seorang kita ni ada, kan? Dicatat dah. Dicatat tu cerita bab dalam hadis Arba'in Nawawi, kan? Yujma'u khalqi ibni Adam. Dihimpun kejadian nama Adam ni, kan? Antara dia pada mana tu? Dalam hadis sahih tu, dalam Arba'in Nawawi. Tu cerita panjang tu. 40 hari yang alaqatan summa yasiru misla dhalik 40 yawman lah. Kan alaqatan mudghatan lah, apa semua. Siap apa semua. Lembaga manusia Allah perintah pula, kan? Suruh malaikat pergi duk tulis. Bikatabi 4 perkara pada setiap orang kita ni semua, kan? Komplit dengan maklumat Allah, mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ni anak-anak Adam ni semua ni, manusia ni, kita ni, semua dah disuratkan. Iaitu barang siapa yang taat ia akan Allah. Daripada anak Nabi Adam ni, berapa orang beriman, berapa orang tak beriman, semua siap dah. Plan, kita kata plan Allah, kehendak Allah, kan? Iradatullahi ma'at ta'alluqi qada'ahu fil azali muhaqqiqi. Iradatullahi ta'ala fil azali. Allah Ta'ala dah tetap dah azali lagi sebelum Allah buat makhluk ni sekian. Bukan baru. Qada'ahu fil azali muhaqqiqi. Cerita bab-bab takluk iradat Allah tu. Tanjizi qadim. Bab tauhid lah tu. Nescaya memasuk Allah akan dia ke dalam syurga, dan barang siapa yang derhaka ia akan Allah, nescaya memasuk Allah akan dia ke dalam neraka. Fa in yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzibna fa bimahdil adli. Kan? Jadi di kalangan makhluk Allah ni, siapa yang Allah kehendak untuk masuk syurga dengan limpah kurnia Allah, dan Allah masukkan seseorang tu ke dalam neraka dengan sebab keadilan daripada Allah. Dan Allah tak zalim. Ni antau dah. Hang ni nak beriman ke tak beriman. Sebab tu Tuhan tentu, kan? Tuhan letaklah. Mak kata tentu ni dengan, kalau tu nanya apa siapa bila tentu dah kata ada. Tuhan tahu dah jenis dia ni depan dia takkan beriman. Sebab tu Tuhan tahu dah. Kan? Tuhan tahu dah dia tidak akan beriman. Dia daripada orang kafir. Nauzubillah min zalik. Habis. Bermula umat Nabi Nuh, iaitu barang siapa yang taat ia akan Allah, nescaya memasuk Allah akan dia ke dalam syurga. Ni pun semua ada senarai dah. Kan? Nabi Nuh lah yang paling sikit antara Nabi-Nabi lah. Antara yang sikit orang 84, 87 orang. Kan? Ramai. Lama mana Nabi Nuh? 950 tahun dia dakwah. Kan? Lam yazid fi du'a illa firara inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, Nabi Nuh mengadu ke Allah, saya dakwah kaum saya ni siang malam. Alam yazidhum du'ai illa firara. Bukan bertambah pun, tiap kali Nabi Nuh dakwah lari. Buat macam Nabi Nuh ni orang gila. Buat macam Nabi Nuh ni kena Covid ni berlari. Ini tahu.
Nabi Nuh. Berapa orang Allah. Nabi Nuh cekai sungguh. Dan barang siapa derhaka ia barang siapa akan Allah nescaya memasuk Allah akan dia dalam neraka. Ini pun di kalangan umat Nabi Nuh. Habis. Sebab ni banyak mati dengan tufan lah. Dan Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yaliduna illa fajiran kafara. Taruh pun bak jadi rosak muka bumi ya. Bertambah kufur buat ni Nabi Nuh kata. Habis bang. Habis benih buat ni. Mampu dalam banyak bah tufan. Bukan bah saja, tufan. Banyak bah pusing. Kan tekat ayak naik gitu. Pusing ya. Dia tunggu tak mati. Kalau tekat ayak naik saja gitu pun mati, tak ada tempat kan. Ayak pusing. Tu tufan. Hujan angin pun ayak naik sampai habis semua muka bumi Allah tenggelam. Pusing ya. Tak pusing tu pun mati. Kan mengayak. Ayak pusing. Habis. Ada atas kapal tu je yang selamat. Tu umat Nabi Nuh pun dah disurat. Dan demikianlah disurat oleh qalam pada umat Nabi Ibrahim dan pada umat Nabi Musa dan pada umat Nabi Isa. Mana setiap Nabi, setiap Rasul tu dah disurat pada Lauh Mahfuz siapa beriman dan siapa tak beriman. Tulis semua dah senarai-senarai tu. Kemudian surat ia bermula umat Nabi Muhammad iaitu barang siapa yang taat ia akan Allah nescaya memasuk Allah akan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa derhaka ia akan Allah dan hendak disurat nescaya memasuk Allah akan dia ke dalam neraka. Tentang umat Nabi kita pun macam tu juga senarai. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, ramai Ta'mul Ashraq. Tu semua penentang-penentang kuat Nabi semua tu. Nak beriman pula Abu Bakar, Umar, Uthman, Talhah, Salman Farisi, itu semua senarai-senarai itu ada dah. Dan ditulis oleh Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz ditulis oleh qalam. Nabi tentang umat Nabi kita apabila disuratkan ahli neraka bunyi seru daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Kalau umat lain tulis senarai terus kan. Tentang umat Nabi Muhammad gaya nak tulis senarai ahli neraka bunyi seru daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Hei qalam, beradab olehmu. Maka jadi terbelah ia dan terpotong hujungnya. Terkejut dia. Nak tulis senarai. Tuhan kata adab sikit. Bukan tulis lagu tu je. Terkejut. Qalam tadi ni terbelah. Dan terpotong hujungnya daripada, yakni dari kerana terkejut. Dan takut daripada khitab Allah kepadanya itu. Sebab Allah suruh beradab. Walaupun puak tu kafir. Tapi daripada umat Nabi Muhammad. Tulis bagi beradab wahai qalam. Kemudian bertitah Allah akan kepada qalam pula surat olehmu iaitu umat yang berdosa. Tulis umat berdosa. Tulis senarai itu, tulis sama di situ. Senarai-senarai orang yang berdosa dan bermula Allah iaitu Tuhan yang amat mengampuni. Tulis lagu tu. Tang umat lain buat senarai nak kau tulis. Tapi umat Nabi Muhammad tulis senarai sesiapa yang bertaubat Allah akan ampun. Tu dia punya Allah. Kan? Punya jaga Allah membesarkan Rasul kita sampai tahu tu. Kan? Cerita-cerita panjang lah. Bab-bab guni ni. Cerita sebahagian. Kemudian menjadi Allah akan bahagi yang ketiga. Pertama buat qalam. Yang kedua tu. Senarai-senarai tadi ni. Ni hak qalam tadi ni. Berapa bahagi dah. Lauh Mahfuz satu, batu qalam yang kedua kan. Ini yang ketiga. Daripada nur yang empat bahagi itu akan arasy. Ni bahag besar-besar. Kemudian membagi Allah akan bahagi yang keempat daripadanya itu atas empat bahagi pula. Jadi empat bahagi, tiga bahagi buat qalam, buat lauh, buat arasy. Lepas tu tinggal satu bahagi lagi. Satu bahagi ni pecah empat pula. Buat apa? Maka menjadi ia Allah daripada bahagi yang pertama daripadanya itu akan akal. Akal nurun khalaqallah fi qalbin yattasilu bihi dimag yaktasibu bihi ilmu dururiyah wan nazariyah. Dan akal kita nurun, akal ini adalah nur khalaqahullah fi qalbin,
yang Allah jadikan di dalam hati kita, hati dia panggil hati rohani. Dalam hati kita ada dua, ada hati zahir dia panggil hati sanubari. Sebab apa nama sanubari? Bentuk hati kita macam buah sanubar. Ni hati kita jantung tu, dia bentuk dia ni macam buah sanubar. Buah sanubar ni negeri Yaman kalau tak silap ingat lah. Bentuk dia tu. Sebab tu hati tu dinamakan hati sanubari. Kita orang Melayu sanubari. Atau asal hati tu dia panggil hati sanubar. Sanubar ni bentuk dia bakal buah sanubar. Buah sanubar tu Saleh contoh ni. Kan? Tu hati, satu lagi hati bangsa ruh. Bangsa ruh, rohani. Rohani ni yang Allah jadikan dalam hati rohani ni lah. Yattasilu lahu syu'aun. Dia ada line berhubung dengan kepala kita. Kepala proses maklumat, ilmu simpan di hati. Keyakinan apa itu kuat semua dalam hati. Kepala kita ni hanya memproses sahaja. Dan ada mudrikah, ada hafadah, ada malakah. Kepala ni ada 3. Dan maklumat kita proses tengok. Kadang-kadang maklumat tu masuk takat malakah. Tak apa nak kuat sangat ingatan kita. Dah sampai kepada hafadah belakang ni. Ni kuat. Macam Fatihah. Gerak tengah malam. Mungkin baca boleh. Kan? Ingat macam Fatihah ni. Baca berau-berau. Baca surah Baqarah nanti saat. Macam dia duduk ke depan ni. Proses sini. Malakah. Mudrikah. Hafadah. Pup, mak ni rosak. Pergi. Adalah kesabaran akal. Panca indera yang 5. Dia setiap satu tu pecah lah. Mudrikah ada berapa, hafadah ada berapa, malakah ada berapa. Dia panggil panca indera batin. Kita ada panca indera zahir, ada panca indera batin. Tengok bahasanya, tengok dalam Bujurmi Iqna. Ada cerita tu. Tu penggagau kita malah tak nampak. Kan? Ulama bahas semua. Ilmu depa. Tu jadikan akal. Datang ni hanya akal nak cari makan ya. Yang masuk al-uqala salah satu ajnas. Makhluk Allah yang berakal ni 3 jenis. Yang pertama al-malaikah. Yang kedua al-ins, yang ketiga al-jin. Berakal sungguh ni salah al-uqala salah satu ajnas. Pada yang kata makhluk Allah yang ada akal ni 3 saja. Yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga jin. Hal lain tak ada akal. Datang cuma akal dia ni sekadar untuk hidup sahaja. Nak cari makan, kenal anak gitu Tidak, dia tak menyusu anak dia. Anak pun tak reti. Tak reti nak cari mam mak dia tahu mana, jenuh pucin sebadan ke apa. Tapi dia tak gaduh pusing, tala api tang susu tu Ada akal dia sekadar nak hidup. Raziyah dia panggil. Istilah. Dan bahagi yang kedua daripadanya akan nur ma'rifah. Ma'rifah. Cahaya yang itulah ma'rifah. Idhafat lil bayan. Yang nur iaitulah ma'rifah. Itu dibuat nur ma'rifah kita ni. Dan ma'rifatullah lah. Kalau nur yang kuat, dia ma'rifah Allah lebih kuat dan lebih tinggi lagi. Makrifah kita tu, iman kita ni iman peringkat nombor 2. Nombor 1 paling bawah dia panggil imanu taqlidin. Kita ni peringkat imanu ilmin. Orang tinggi lagi imanu ayanin. Ni lagi tinggi kita iman ilmin ya, dekat sifat 20 kita ni. Dan mana kata Allah ada? Ni alam ada. Nak berasa kebesaran Allah, kita nampak mesra masuk dalam hati kita, tajalli perasaan rasa Allah ada tu tak ada kot. Sebab tu kita buat dosa. Orang yang tajalli ada kewujudan Allah, rasa kewujudan Allah ni, dia pergi mana pun dia rasa tak lepas. Kan? Nak buat maksiat malu ke Allah. Kita ada, orang tak ada pasal. Kan? Ada orang gagah. Tu makam kita. Habis itu ma'rifah bahagian yang kedua. Dan daripada bahagi yang ketiga daripadanya akan nur arash dan nur segala mata dan nur siang hari. Ni nombor 3 bagi pula pada nur arash.
kan. Nur arash ni pun dalam arash dulu tercatat sikit. Dan nur segala mata ni, mata kita ni, tapi masing-masing ada power lah. Mata kita pun bukan sama power. Ada orang yang mata Allah buka nur lebih, dia boleh nampak lebih daripada kita. Kita takat alam kasar ni lah kan, dia panggil alam syahadah, alam yang kita boleh kesan. Sebab power mata kita ni tak kuat. Syedut kata, pandangan seseorang itu mengikur power yang Allah letak di mata kita. Syedut kata, kalau power dia tu kuat, dia boleh suluh jauh. Macam kita lampu ni lah, lampu suluh malam ni kan. Kalau lampu kita takat bateri kecil tu, suluh ke depan tu je. Kalau pandangan kita hanya nampak ke alam depan biji mata, tu kita kena hak kuat lagi, sampai spotlight tu kan. Nampak dia alam ni. Kita hak tak nampak ni, kita mana nampak tu mata. Pakai torchlight kecil kan. Tu syahid kata tu, makrifah kita. Minta tambah makrifah, kena buat amal kan. Kalau lepas tak percaya, biar pergi kat lepas layan lepas abang besar. Kita mau sudah. Kalau kita paksa pun, lepas tak mau tambah makrifah, sudah. Ni mata kita ni kan, ada cahaya. Dan nur siang hari, maka segala nur yang tersebut itu sekaliannya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua punca daripada sana. Bukan ambil nur tu buat nur ni. Dan adalah ia yang awal daripada segala makhluk ini. Ia mana? Ia nur Muhammad tu lah. Nombor satu sekali lah, nur Nabi kita lah. Min nurihi bihimi, dalam Busairi, kullu ayin ata rusul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaraha linasifi zulami. Dan Busairi, sedap Busairi kan, bahasa dia payah dia pergi Burdah Fa'iqah. Ada syarah dia tu, banyak syarah dia. Salah satu syarah dia Burdah Fa'iqah, karangan Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari. Sedap bahasa dia. Syarah Busairi. Macam kita tu kena kutip balik kan. Baca kitab tauhid sedap kan. Ada banyak poin-poin dalam tu. Golongan tak mau layan buat tu, pergi kat lepas. Kemudian tertanggallah bahagi yang keempat, tertaruh di bawah arash hingga menjadi Allah Ta'ala akan Adam alaihi salam. Maka menaruh Allah Ta'ala akan demikian nur itu pada belakang Adam alaihi salam. Ini nur dan tertanggal daripada tempat yang Allah letak nur tadi. Kemudian bila dijadikan Adam ini, Allah masukkan nur ni benih Nabi kita kan. Masuk di belakang Nabi Adam. Sebab tu cerita panjang Nabi Adam ni. Dan Nabi Adam ni antara sebab musabab yang boleh para malaikat sujud kepada Nabi Adam, kes nur tu. Nur tu. Malaikat hari-hari minta ke Allah mai tengok Nabi Adam sebab cahaya muka Nabi Adam ni terpancar nur Nabi kita. Itu cerita dalam kitab. Tasiat cerita. Akhirnya Nabi Allah Adam alaihi salam minta tanya malaikat pasal apa yang rajin ziarah dia. Kata cahaya punca dia pasal nur pada kamu. Nabi Adam munajat dekat Allah. Tu yang Tuhan kata laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan kerana aku nak menzahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam, 7 petala bumi, 7 petala langit, hatta semua malaikat, hatta kamu Jibril aku tidak akan jadikan. Saya nak menzahirkan Nabi kita, itulah Allah buat semua kita ni. Tumpang Nabi tu kata apa nama min nurihi bihimi tu fa innahu syamsu fadlin hum apa? Kullu ayatin kullu ayat wa kullu fa innama tasalat min nurihi bihimi. Imam Busairi kata biasan tumpang cahaya Nabi kita ni. Dan tu yang ada kita ni. Jadi nur tu Allah letak di sulbi Nabi Adam. Kemudian menyuruh Allah akan segala malaikat, sekalian malaikat sujud bagi Adam. Kisah nur tu. Kisah nur tu. Nur yang ada di sulbi Nabi Adam. Tu yang malaikat diperintah sujud tu. Besar tu. Kan? Dan memasuk ia akan Adam ke dalam syurga. Kemudian Nabi Adam masuk dalam syurga.
maka adalah sekalian malaikat berdiri mereka itu bersosok di belakang Adam. Tiap-tiap hari mai tengok Nabi Adam dan merenung-renung, menilik-nilik lah sekalian mereka itu kepada itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Adam, "Hei Tuhanku, kerana apa sekalian malaikat itu berhenti bersaf-saf di belakang hamba?" Bersusun malaikat pakai mai. Dan sebab hebatnya cahaya nur Nabi kita ni. Nabi Adam pun tanya, "Ya Allah, pasal apa ni yang malaikat bersaf-saf?" Malaikat bukan sikit. Kan? Bukan malaikat ni sikit, seluruh himpunan makhluk Allah ni termasuk apa benda pun nak banding dengan malaikat langit dunia ni 1/10 je. Kita campur manusia ni, campur jin lagi banyak daripada kita, campur semut, campur burung, campur binatang banyak ada orang ni. Semut lagi banyak daripada orang, burung banyak daripada orang lagi. Campur semua dengan malaikat langit dunia 1/10. Campur malaikat tu dengan seluruh makhluk Allah ni, hak di bumi ni, baru 1/10 dengan malaikat langit pertama. Campur dengan malaikat langit pertama sekali dengan hak kita semua, 1/10 malaikat langit kedua. Dalam Qurtubi sebut tu. Kan? Punya banyak malaikat Allah ni. Banyak sungguh yang mai duk berkotak belakang Nabi Adam ni. Kan? Itu yang Nabi Adam sembah pada Allah. Pasal apa? Maka firman Allah Ta'ala, "Hei Adam, kerana merenung-renung mereka itu kepada nur kekasih aku Muhammad." Tu nur Nabi ni, jadi benih Nabi tu hidup bawah. Dan ialah yang kesudahan daripada sekalian Rasul yang daku. Rasul. Yang kedua tu lebih tu. Daripada sekalian Rasul yang daku keluarkan dia. Yang kedua tu lebih. Bukan yang daku yang dikeluarkan. Kesudahan daripada sekalian Rasul yang daku keluarkan dia daripada belakang engkau, daripada sulbiyat ini benih Nabi Adam. Maka berkata Adam, "Hei Tuhanku, jadi olehmu akan ini nur di hadapan hamba." Dia minta dekat Allah. Saya duduk di belakang sulbi ni, bercahaya. Kan? Belum daripada tu, memang Allah tanya dah ni, selepas daripada Allah tanya, "Alastu bi rabbikum" ni. Sebab Nabi Allah Adam selepas siap lembaga Nabi Adam 40 tahun Allah biak di Wadi Nu'man kat Padang Arafah tu. Siap lembaga Nabi Adam. Dan siap Allah lembagakan, makna buat bentuk seorang tapi tak ada jadi tanah keras lagi lah. Yang kita kata patung lah. Kan? Pituk di Wadi Nu'man tu tumbuh biar rumput 40 tahun. Baru Allah perintahkan malaikat masuk ke roh. Masuk kepala dulu, mata dulu, juta. Ibn Abbas bahas tu. Kemudian bila buka bangkit apa semua, Allah cabut sulbi ni. Baru keluar semua benih manusia berhimpun pada Arafah. Sekarang khitab, "Alastu bi rabbikum." Semua tak jawab. Nabi kita lah alam roh tu yang jawab. Qalu bala, semua juga jawab. Dipimpin oleh Rasulullah juga. Tak berani siapa pun nak jawab. Pasal manusia di alam roh ni digelar dengan alamah. Di bahasa ni sedap, saya duduk ke abah-abah. Kan? Kita ni duduk di alam ruh, di alam rahim, semua kita ma'rifatullah. Semua. Bukan takat kita orang Islam, orang kafir pun ma'rifatullah. Alam ruh pun kenal Allah sungguh. Kemudian bila masuk ke alam rahim pun kita ma'rifatullah. Tapi bila keluar saja di dunia, langsung kita ni jadi tak ma'rifatullah. Sebab yang pertama dihijab dengan dunia, yang kedua dihijab dengan tubuh badan kita, yang ketiga dihijab dengan nafsu kita. Langsung kita tak kenal Allah, dituntut balik supaya kita menjadi ma'rifah sebelumnya. Itu yang Allah perintah balik tu. Sebab tu ruh boleh jawab semua, "Alastu bi rabbikum qalu bala." Bukan jawab nak lepas. Jawab memang kenal Allah. Tu syeduk bukan bahas bab qalu bala. Dan risalah syeduk dah. Kan cerita. Sedap risalah syeduk ni. Bahas bab manusia, makhluk Allah di alam ruh. Menjadi arif billah. Kita arif billah dalam ruh. Malah jahilun billah. Tak kenal Allah tu. Pagak kita ni banyak hijab. Nak kena keluar hijab, nafsu kena keluar hijab.
dunia lagi kena keluar hijab daripada tubuh badan kita, langsung kita tak kenal Allah. Kan? Kena usaha. Usaha tak boleh lah kita ni. Jadi Nabi Adam minta dekat Allah. Kan? Minta mai pindah mai belah depan. 2-3 kali minta ni, mai belah depan pun Nabi Adam duk tengok lepa, ya duk nampak, dia tak nampak. Akhir pindah mai ibu jari ni. Cerita ni. Jari di jari segala mak kata ibu jari, ni kita jari telunjuk. Tu dah cahaya terbit ke belakang, nampak saya. Dia minta supaya cahaya tu Allah letak belah depan. Muka lah di dahi. Hei Tuhanku, jadi olehmu akan ini nur di hadapan hamba. Ini di dahi. Sebab apa Nabi Adam minta cahaya tu dipindah mai duduk belah depan, supaya berhadapan sekalian malaikat itu akan hamba. Boleh tengok malaikat duduk di sini. Tambah kebesaran Nabi Adam ni, maka menjadi Allah akan demikian nur itu pada dahi Adam pula, pindah mai duduk di dahi. Maka jadilah sekalian malaikat itu berdiri di hadapan Adam pula, tidak main bertok kat belakang. Nak tengok nur tu, nak main merenung tu. Akhir Nabi Adam minta dekat Allah, dipindah cahaya tu berpindah kepada dahi Nabi Adam. Malaikat beratok belah depan Nabi Adam pula. Lepas pada tu Nabi Adam minta pula. Kemudian berkata Adam, yakni berdoa dan memohon Nabi Adam pula, hei Tuhanku, jadi olehmu akan ini nur pada tempat yang dapat hamba lihatkan. Nabi Adam tak nampak lah. Malaikat nampak lah. Nabi Adam dia tak nampak, duduk di kepala dia. Maka menjadi Allah akan itu nur pula pada telunjuk Adam. Ulama kata, ni jari kan, jari ya. Maka jadilah Adam merenung-renung ia pada keelokan itu nur, maka jadi bertambah-tambah pula dengan sebab itu nur akan keelokan Adam. Dan adalah Adam mendengar ia akan suara tasbih itu nur, mana tasbihan aziman, dan tasbih yang mengagungkan Allah, bunyi tasbih. Nur tu bunyi tasbih. Dan Nabi Adam dengar. Ini benda bukan benda mustahil kan. Kita ni macam Allah lah, sifat kamalan Allah benar-benar mewujud. Allah lihat dan Allah dengar. Kita nisbah makhluk, pendengaran kita yang serba kekurangan ni, kita hanya mendengar benda yang ada bunyi kan. Zat benda kita tak bunyi. Macam kita, Allah dengar kita, Allah lihat kita, Allah dengar zat kita, Allah dengar. Sifat-sifat ma'ani kita pun Allah dengar. Ni benda-benda tu Allah terjali bagi kekasih dia, itu para malaikat. Sebab tu benda ni bukan benda yang tak masuk akal kan. Benda-benda jamadat berzikir, cuma kita ni hijab banyak kan, sebab tu kita tak dengar. Tu yang Nabi ambil tasbih batu kan, dibubuh lantangan bunyi subhanallah 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 subhanallah. Tasbih buh lantangan Abu Bakar. Tasbih slow, bunyi batu tu slow pada duduk lantangan Rasulullah. Buh lantangan Sayyidina Umar, kuih slow. Buh tangan Sayyidina Osman tak bunyi. Itu ada isyarat dia kan. Amratu kaffan sabahat fihal hasa wa arwahul jaysya bima'in hamiri. Ini syair sebut. Usap batu bertasbih. Amratu kaffan sabahat fihal hasa. Tapi buh lantangan Nabi usap bunyi subhanallah 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 subhanallah. Sebagian kekasih Allah ni. Dan para awliya kadang-kadang karamah daripada Allah tunjuk kan, namanya hebat. Walah, lebih pada Nabi pula dah kan. Tak ngaji bab karamah kan. Dalam Jaharah Tauhid malah kan, wa asbital lil awliya karamah wa man nafahi bi zantiqamah. Al awliya karamatin rutab dalam Tanzubat. Wa man tahu li waladin min ghairi ab. Serta Maryam beranak dekat Nabi Isa tanpa ada bapa, karamah dia. Quran sendiri cerita. Dia tak mahu percaya. Quran cerita. Awak Maryam ni Nabi ke? Mana ada Nabi perempuan kan? Nabi mesti zakarun, seorang lelaki. Sepakat para ulama mengatakan Maryam itu adalah wali. Itu dalam Quran cerita bab kewalian. Lebih pada Nabi. Tak timbul isu tu. Tak erti. Jawab dalam kitab lama.
Itu bunyi tasbih nur tadi ni. Bukan benda pelik benda tu. Dan cuma kita ni duk terpenjara dengan alam syahadah ni. Itu yang kita duk pegang kuat sangat. Kan? Pegang hak tu, hak mana kita nampak. Itulah manusia ni. Akal dia pun terpenjara. Usahlah panca indera terpenjara. Akal pun terpenjara juga. Kan? Orang tak buka. Para awliya ni Allah buka. Pasal ma'rifah mereka tu. Kemudian berpindah pula demikian itu nur dengan kehendak Allah kepada Hawa. Ini masa persatuan di antara Hawa dengan Nabi Allah Adam. Maknanya lepas pada menikah lah. Dan dalam kitab Sawi Jalalain cerita, Nabi Adam berkahwin dengan Hawa dengan maharnya salawat atas Nabi 24 atau 27 kali. Itu isi kahwin. Isi kahwin Nabi Adam. Nak kahwin dengan Hawa. Bukan kata tengok-tengok kenal buat bini terus. Ada perkahwinan sebagaimana syariat. Ada isi kahwin lah, apa ada saksi dipersaksi dengan malaikat Jibril lah, apaan. Ada akad dah. Pindah mai kat Hawa. Bila pindah mai kat Hawa dan adalah Adam melihat ia akan itu nur, maka muka Hawa bercahaya-cahaya seperti matahari yang sangat menderang. Pindah tu benih Nabi kita. Daripada satu ni contoh dalam ni, setiap generasi berwasiat kepada generasi anaknya, jaga keturunan ini. Nur yang kamu ngandungkan, kamu bawa ini adalah merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan pesan demi pesan sampailah kepada Sayyidina Abdullah, ayah Nabi kita. Ini cerita dalam ni, cerita sebahagian. Pindah mai kat Nabi Adam, menjadi bercahayalah Nabi Adam. Dan hilanglah demikian itu nur daripada Hawa. Kemudian beranak Hawa akan Syis alaihi salam, anak Nabi Adam yang solo. Sebab anak-anak Nabi Adam ni semua beranak pasang. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Ada kata 7, ada kata 12, ada kata 24. Ada kata 23, tapi ulama tu 13. Anak Nabi Adam. Beranak kembang. Macam Nabi Syis seorang. Sebab tu Nabi Syis ni tak nikah. Dia tak ada pasang. Dia tak ada pasangan. Dia seorang. Ni waris Nabi Adam ni. Nak jadi Rasul tu. Jadi bila beranak dan Nabi Hawa beranak pada Nabi Syis ni, hilanglah demikian itu nur daripada Hawa. Dan berpindahlah ia kepada Syis pula. Dia bawa benih Nabi kita tu. Nabi tu. Bercahaya sementara tu. Itu cerita nanti akan datang. Tapi dalam kitab ni tak tahu. Kalau dalam kitab Madarijus Su'ud cerita. Ayah Nabi malam-malam keluar jalan kat kota Mekah bukan perlu lampu. Terang. Abdul Muttalib pun digelar dengan bapa cahaya. Sebab bila dia keluar, cahaya yang kandung benih Nabi kita tu. Makan pada benih Tok Wan. Dan main subi Tok Wan pindah pergi ke Abdullah. Dan cerita ni dalam Madarijus Su'ud, cerita panjang lah. Sebab keturunan Nabi. Itu cerita surang panjang. Dalam ni tak banyak cerita sebahagiannya. Nanti kena tengok berjanji, syarah berjanji. Nanti cerita panjang ni lah. Kita ambil sebahagian gitulah. Sebagai kita kata asah dalam ni. Maka mengambil janji Adam akan Syis bahawa jangan menghantar ia akan nur, melainkan di dalam rahim perempuan yang suci ia daripada fahisyah, daripada yang keji. Makna menghantar ini kinayah pada kata kahwin. Nak cari bini hak salihah. Bukan sebarang-barang kita buat bini. Pilih sebab nak bawa zuriat Nabi, nak bawa benih Nabi kita ni, mestilah insan yang terbaik daripada yang terbaik. Ni nak bawa hak agung ni, mestilah dipilih keturunan yang baik-baik. Dan orang yang terbaik pada zaman dia. Sebab tu cerita abad salasilah keluarga Nabi ni, setiap orang yang bawa benih Nabi ni merupakan orang yang terbaik pada zaman dia. Walaupun pada zaman tu tak ada Rasul, tapi orang yang paling baik pada zaman dia. Abdul Muttalib, walaupun Abdul Muttalib duduk zaman jahilah, tak pernah sembah bala. Abdul Muttalib tak pernah main judi. Abdul Muttalib tak pernah berzina. Abdul Muttalib tak pernah minum arak. Abdul Muttalib tak pernah buat kerja karut. Allah jaga sampai tahu tu. Ini nak main zuriat Nabi kita ni. Memang insan yang
tersangat dipilih lah. Habis. Nah, ni dia pesan tu. Dan mengambil janji, yakni buat perjanjian. Pesan lah. Nabi Adam pesan kat Nabi Syis, janganlah kamu menghantar akan nur itu, makna kinayah pada kahwin lah. Tapi dalam riwayat ni Nabi Syis kahwin lah. Nabi Syis kahwin lah. Tapi syariat Nabi Adam, pasangan yang keluar sekali dengan dia tak boleh kahwin. Kemak. Hak ni nak nikah kena nikah dengan guru lain. Guru dia juga tak boleh. Syariat dia. Nikah kak dia kan, nikah adik dia, tapi bukan hak kemak sekali. Nak nikah dengan siapa lagi ada depa ya. Kan ada orang lain kan, depa manusia pertama. Ni cerita ni tengok. Kemudian sentiasalah berpindah demikian itu nur daripada beberapa sulbi yang mulia-mulia kepada beberapa rahim yang sangat suci daripada fahisyah. Perempuan yang dipilih untuk mengandungkan zuriat Nabi kita pun merupakan perempuan yang salihah. Bukan sebarangan perempuan. Di sini para ulama kata, kalau kita nak memilih siapa yang nak menjadi ayah kepada ibu, nak menjadi ibu kepada anak kita, kena menikah pun kena cari juga. Kan boleh pilih je. Itu tanggungjawab seorang suami. Zaman Sayyidina Umar ada seorang lelaki ni, saya tak ingat nama dah. Dia dapat anak dia ni ketegak. Larang apa tak pernah dengar. Akhir sekali pak dia tak larat tibai, pak dia gempak, pak dia kata aku bawa hang pergi ke Amirul Mukminin. Biar Amirul Mukminin yang hukum hang. Aku tak telih dah nak buat apa ni. Ketak anak dia. Akhir bawa pergi depan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mana ada siapa orang ni. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, tolong ajar adab dekat anak saya. Dia lagu ni. Satu dia abang. Sayyidina Umar ambil rotan nak tibai. Dia kata, ya Amirul Mukminin, saya mengaku saya derhaka kepada bapa. Sebab saya tak laksanakan tanggungjawab saya kepada bapa. Cuma satu saya nak tanya Amirul Mukminin, ada tak tanggungjawab pak kat anak? Sayyidina Umar kata belabak. Dan berapa puluh tanggungjawab. Salah satu tanggungjawab, kata Sayyidina Umar, dia mesti memilih perempuan yang baik untuk menjadi ibu kepada kamu. Kalau Amirul Mukminin nak tahu mak saya adalah perempuan kabaret, kelak malam Sayyidina Umar balik tengok, hang dulu sekejap lagi aku tibai. Itu satu. Yang kedua, dia mesti menamakan kamu dengan nama yang baik. Sayyidina Umar tahu tak nama saya apa? Nama Khafash kalau tak silap. Masuk Khafash ni kabui, kumbang. Kau kelawak. Khafash ni kelawak. Tu dia duk marah kat saya keluar malam-malam. Dia buh nama saya pun kelawak. Yang Umar kata, habis dia cerita perangai pak dia, dia kata, sebelum anak kamu menderhakai kamu, kamu terlebih dahulu menderhakai anak kamu. Kutibai hang dulu. Tu kan. Kan boleh mengenal ni, menikah pun mengorak di pasar raya. Alah. Ni tengok sini ni. Tak nak cari, kena cari. Dan salihah baik lah kita kata. Padatkan kita. Kan kita nak cari hafal sebut Taurat kot kan. Kita hafal ayat lazim ya. Tapi kalau boleh cari macam tu. Cari hak ni, nak cari benih. Nak jadi isteri, nak jadi mak pada anak kita tu. Semua tu Allah tanya nanti. Allah tanya, pasal apa hang tak cari perempuan yang sekian-sekian. Kan? Ingat menikah syok tu. Tuhan tanya. Tanggungjawab kita. Kan? Uqudul lujain fi haqqi zawjain. Syanawi Bentan ada buat kan. Buat tanggungjawab kita sebagai suami. Berat. Kan menikah belah begitu ya. Tapi kalau ni dah kahwin, nak ajak dia tentang agama, tak apa dah, boleh lah kan. Tapi kalau boleh pilihan tu cari tu, Nabi kata tunkihul mar'ah li arba'in li diniha wa li nasabiha wa li hisabiha wa li maliha fazfar li zati din taribat syadak. Nabi kata cari perempuan ada 4. Dia punya panggil apa? 4 ciri-ciri kalau boleh. Yang pertama, carilah perempuan yang beragama. Orang yang ada agama. Yang kedua, linasabiha, keturunan yang baik.
Yang ketiga wali hisabiha, perempuan tu orang yang bagus kan. Yang keempat wali maliha, dan juga mal, iaitu orang perempuan yang berharta. Tapi nak cari empat-empat ni sempurna tak ada. Taribat syadah fazfar bizati din, Nabi kata cari yang mempunyai agama lah. Taribat syadah, pasti kamu akan beroleh kebahagiaan dan untung. Macam gitulah. Dan Nabi kita dah biasa-biasa pun tak apa lah, bawa lah pada agama kan. Sejak mereka tu tanggungjawab kita semua tu. Siapa Fatihah tak kena, nanti kita kena. Dia akan dakwa, dia kata, ya Allah, saya dulu menikah sekali pun dia tak ajak pergi tajwid. Dia duduk kira main Facebook ya. Mampu yang saya tahu dia raja duk hero dalam Facebook. Mampu dah. Orang ni tak kena, orang ni tak kena. Ajak anak bini pun tak kena kita tu. Nah ni kan, kandungan Nabi dalam sulbi nisbah bagi lelaki, dalam rahim nisbah bagi perempuan. Dan sebab mani kita ataupun benih kita ni kita simpan ataupun kita taruhkan pada rahim perempuan, dan tu daripada situ nak jadi anak. Jadi insan-insan manusia yang nak bawa zuriat Nabi semua insan yang terpilih dan best of the best zaman dia. Paling baik sekali lah manusia pada zaman tu. Memang dipilihan Allah. Padahal sekaliannya itu suci daripada sifahil jahiliyah. Sifah ni sifat-sifat keji jahiliyah. Semua. Bukan kata ayah Nabi, tok wan Nabi, tok nenek moyang Nabi. Semua tak terpalit apa kan, daripada perangai-perangai jahiliyah tu yang Nabi kata kharajtu min nikahin, saya ini diperanakkan melalui pernikahan yang sah. Walam ukhraj min sifahil, tidaklah aku ini diperanakkan melalui sifah, maknanya sifat-sifat keji jahiliyah. Jahiliyah ni dia bukan nikah. Kenan hang aku hidup sekali ya. Macam orang putih tu. Kan orang putih ni hati-hati depa bukan nikah. Kadang beranak 2-3 orang baru nak nikah. Depa hidup depa bebas macam tu jahiliyah juga. Kan Nabi tak, Nabi kata walaupun untuk nenek moyang Nabi celah tu zaman fatrah sekalipun, tetap nenek moyang Nabi ni Allah pelihara daripada perangai-perangai buruk pokok jahiliyah. Daripada bila Allah pelihara keturunan Nabi? Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Sehinggalah Nabi Adam, satu generasi. Ha, ni kena tengok dalam kitab. Ada cerita panjang bab ajdadun Nabi. Ada satu kitab nama Ajdadun Nabi. Tu nenek moyang Nabi. Dia cerita daripada Nabi naik sampai Nabi Adam. Siapa kawan ni, siapa kawan ni, siapa kawan ni, siapa kawan ni. Ha, dia nak bahas. Baik tu. Ajdadun Nabi. Sedap bahasa ni. Cerita main zaman ni nama apa? Nama dia Kilab. Siapa Kilab? Atas daripada Adnan. Siapa dia lagi? Sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Sis. Ada kita. Kan? Ada dalam bahas dalam kitab sirah ni pada. Kitab Al-Fiqh Iraqi. Imam Iraqi susun matan bab sirah Nabi ni 1000 bit. Syarah dia berapa puluh jilid tu, salah satu dia Imam Munawi. Imam Munawi ni ulama Syafi'i kita lah, ulama hadis sah. Dia buat banyak syarah-syarah dia. Imam Munawi antara syarah dia Faidul Qadir, syarah bagi Jami'us Saghir. Jami'us Saghir ni 12,000 lebih hadis. Imam Munawi syarah pula ada berapa? 9-10 jilid juga. Nama kitab Faidul Qadir, syarah bagi Jami'us Saghir, Imam Suyuti. Dia belakang lah Imam Munawi. Dia buat syarah Al-Fiqh Iraqi. Dalam tu panjang tu tah. Satu sedap tak tu. Apa orang kaki sirah apa mata tu kan. Pai tahu ni cabut mata mubak. Kita apa 2-3 patah tu apa. Panjang ah. Segan. Limah tak kuat. Jadi cerita habis-habis tak ada, cari kitab tu lah. Ajdadun Nabi. Saya tak bawa je, boleh tunjuk. Tak tahu mana, betul-betul. Ada aku rak tu. Ajdadun Nabi. Yang cerita tu. Bak salah-salah sanad. Apa nama titih Nabi kita. Seorang sahabat dia. Dia cerita tak ada seorang. Puas tengok kan. Apa kelebihannya. Semua merupakan orang yang terbaik pada zaman dia. Tu yang kata tu. Orang tanya Nabi,
titih Nabi ni Allah pelihara sampai pangkat mana? Oh, Nabi kata, min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyah. Kan? Dalam Imam Tabarani ada hadis ni cerita. Ataupun dalam kitab apa nama Imam Abu Nu'aim Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah ni Imam Baihaqi pada. Dan Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani An-Naisaburi dengan kitab Hilyatul Awliya. Dia ada kerang nama Dalailun Nubuwah. Dalam kitab Tarikh Imam Ibnu Asakir pada cerita mengenai hadis ni. Cerita bersih daripada sifat-sifat keji jahiliah dan fahsyak hingga sampai ia kepada sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ni ayah Nabi kita lah. Dan daripada Abdullah tu berpindah kepada rahim Aminah al-Mutahharah. Dan Aminah yang suci, yang disucikan. Mana Allah pelihara. Untuk Jibakat kata Aminah merupakan johan kecomelan putrinya itu kan. Mana orang paling hebat sekali. Dan manusia perempuan yang paling baik dan paling hebat sekali zaman tu. Dan paling agung sekali Sayyidah Aminah bintu Wahbin, iaitu ibu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni pada cerita Aminah ni kan. Kan ulama cerita Aminah bu pasang dia dengan Abdullah. Abdul Muttalib isteri dia. Cerita pula isteri dia. Siapa dia? Anak siapa? Semua bangsawan, bukan keturunan cokiar ni. Kan dalam sirah cerita tu. Abdul Muttalib, Abdul Manaf. Siapa bini Abdul Manaf yang mengandung Abdul Muttalib? Macam tu. Nama apa. Oh, dulu saya cerita sikit tu dalam Nurul Sopa tu kan. Ada sikit. Itu berhenti tu Nurul Sopa kan. Tak ada macam tengok lah. Kata ni kena buat darah aku ni lah. Kena buat laju-laju sikit kan. Dia cerita sejarah-sejarah banyak sejarah. Dan telah riwayat Abdul Razak. Ni Imam Abdul Razak ni di atas ada Bukhari ni. Imam Abdul Razak dia ada satu kitab nama Musannaf. Dalam sejarah orang mengaji kitab hadis ni, antara kitab Musannaf yang masyhur iaitu Musannaf Abdul Razak dengan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Matan dia saja belah jilid dah. Dan 10 jilid. Dia sebab Musannaf ni dia menghimpunkan hadis Nabi, hadis marfu' dan juga dia menghimpunkan hadis mauquf dan perkataan sahabat dia panggil aqwalus sahabah, dan di dalam tu juga dia sematkan bersama fatwa tabi'in. Dia himpunan matan saja 10 jilid. Bukhari 4 jilid saja matan. Ulama syarah sampai dekat 30 jilid. Kalau nak syarah musannaf tak tahu berapa jilid kan. Untuk kita hadis yang masyhur Musannaf Imam Abdul Razak dengan Musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah. Kitab Musannaf ni kitab yang campur antara hadis Nabi, kataan sahabat, fatwa tabi'in. Dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dan Jabir telah berkata ia Jabir, aku kata ya Rasulullah. Ni mana aku kata ni, dia tanya Nabi lah. Khabar oleh Tuhan hamba akan hamba daripada awal sesuatu yang telah menjadi Allah akan dia. Apa yang Allah jadikan dulu wahai Rasulullah? Mula-mula makhluk Allah ni dahulu daripada segala asya'. Segala asya' ni segala sesuatu, mana semua makhluk lah. Bukan setakat kira nisbah manusia, campur malaikat, semua lah, aras kursi semua nombor satu sekali Allah buat apa ya Rasulullah? Maka sabdanya ya Jabir bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadi ia dahulu daripada segala asya itu nur Nabi engkau daripada nur Nabi engkau. Itu yang kata awwalu ma khalaqallah nuru nabiyika. Mula permulaan yang pertama sekali Allah jadikan iaitu nur Nabi engkau. Daripada nurnya nur Nabi tadi ini, padahal tiada ada pada demikian waktu itu lauh dan qalam dan syurga dan neraka, dan tiada ada malaikat dan manusia pun tak ada, dan jin pun tak ada, dan tiada ada bumi dan langit dan matahari dan bulan. Apa tak ada lagi masa tu?
Kan mula sekali Allah buat nur Nabi kita. Itulah dia panggil permulaan masa imkan. Kan mula buat makhluk. Sebelum tu dia panggil masa azali. Dan azali ni dia tidak ada permulaan. Cuma azali dia ada kesudahan. Habis zaman azali apabila Allah mula buat nur. Mula buat nur itu permulaan bagi Allah menjadikan makhluk ini. Dan jadi makhluk ini ada permulaan. Azali tidak ada permulaan. Dia hanya ada kesudahan. Dan dia hanya qidam, tidak baqa. Adam azali, Adam makhluqat dia panggil kan dalam tauhid tu. Ini riwayat daripada Imam Abdul Razak dalam musannaf ni. Maka tak kala berkehendak Allah Ta'ala menjadikan makhluk sekaliannya, maka membagi Allah Ta'ala akan diberikan nur itu 4 bahagi. Ni buat 4 bahagi pula ni. Habis you know. Tinggi ya. Kita baca jua-jua ni. Maka tak kala berkehendak Allah Ta'ala menjadi akan makhluk sekaliannya, maka membahagi Allah Ta'ala akan demikian nur itu atas 4 bahagi. Macam tadi jugalah. Kan? Makna majazi bukan ambil daripada juzuk tu buat dah. Kan? Maka menjadi ia akan bahagi yang pertama daripadanya itu akan qalam, dan daripada bahagi yang kedua daripadanya itu akan lauh, dan daripada bahagi yang 3 daripadanya itu akan arash yang tadilah. Kemudian membahagi Allah Ta'ala akan bahagi yang keempat daripadanya itu atas 4 bahagi pula. Maka menjadi Allah Ta'ala akan bahagi yang pertama daripada 4 bahagi itu akan segala malaikat yang menanggung arash. 4 orang ataupun 4 kumpulan. Jadi banyak ulama kata 4 orang. Kan? Yahbulu aisha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan nanti hari kiamat Allah tambah lagi 4. Jadi 8. 8 orang ke 8 kumpulan? Wallahu a'lam. Disebut 8 sahaja. 8 orang ke? Tak tahu. Malaikat tengok arash Allah. Besar. No. Besar. Besar tahu mana dalam Qurtubi cerita kan. Tengok arash sebelah kiri tu. Masa di padang mahsyar ni Allah tajalli di situ. Memperlihatkan malaikat yang tengok arash. Dia ambil 7 lautan. Tuang ayak masuk ruas kuku kuku bijari ni. Tuang ayak sini pun tak nampak. 7 lautan. Punya besar. Dia kata dekat ahli mahsyar, inni anallah, aku ni adalah Allah. Ada ahli mahsyar yang mana berpegang tauhid sebenar Allah Ta'ala ini bukan ajsam, tidak mengaku ini bukan dia Allah. Sebab Allah ni bukanlah jenis ajsam, tidak berupa. Wa mai pula malaikat yang tengok arah sebelah kanan. 14 lautan pun tak nampak lagi dalam roh kuku ni. Punya besar malaikat tengok arah ni paling besar kali lah. Tengok arah Allah. Ini cerita ni. Jadi malaikat itulah tengok arash. Dan daripada bahagi yang kedua daripadanya itu akan kursi, dan bahagi yang ketiga daripadanya itu akan yang baki daripada segala malaikat. Bahagi yang ketiga tu. Kan kursi pun kita cerita dah dalam tu. Kan jisim yang besar yang meliputi langit bumi, dia lengkung langit bumi. 7 tala bumi, 7 tala langit dia lengkung. Tu kursi bukan kerusi. Kan. Makhluk Allah bentuk lagu mana wallahu alam, wajib beriman kata ada ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Itu ulama tafsir cerita banyaklah. Kemudian membagi oleh Allah akan bahagi yang keempat daripadanya itu atas 4 bahagi pula. Bahagi lagi pula 4. Maka menjadi Allah akan bahagi yang pertama daripada 4 itu akan 7 petala langit. 4 bahagi 4 ni. Dan bahagi yang kedua daripadanya itu akan 7 petala bumi. Dan daripada bahagi yang ketiga daripada itu akan syurga dan neraka. Kemudian membahagi Allah Ta'ala akan bahagi yang keempat daripadanya itu atas 4 bahagi pula. Itu dia. 4 bahagi 4 bahagi 4. Dan maka menjadi Allah Ta'ala akan bahagi yang pertama daripadanya itu akan nur segala mata kepala bagi segala mukminin. Dan daripada bahagi yang kedua daripada
daripadanya itu akan nur. Dan daripada bahagi yang kedua, daripadanya itu akan nur. Kena tambahnya itu. Kena tambahnya dengan itu. Akan segala nur hati mereka itu, iaitu ma'rifah dengan Allah Ta'ala. Dan bahagi daripada bahagi yang ketiga daripadanya itu akan nur daripada menjinak-jinak akan mereka itu, iaitu nur tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bermula hadis ini panjang lagi, tiada meluluskan dia mukhtasar ini. Ini ringkaslah. Tersebut di mana ni? Dalam Musannaf Imam Abdul Razak. Ni kenyataan ni. Ada ambilan, bukan ulama dulu ambil. Itu orang Allah ni tak jumpa ada kata apa hadis maudhu'. Mudah nak hukum hadis tu maudhu'. Kan? Tu riwayat tu disebut dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Kena beli Musannaf. Siapa orang ngaji Musannaf, nak cari orang ngaji senang sitah tak ada kaki lah ni. Habis. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semua bak harumlah kubur baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada salawat dan salam. Ini ucap ni. Habis. Ini kita akan masuk nanti. Ini permulaan kisah bagi peranak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia malah qaul ulama apa ni? Imam Abdullah At-Tustari. Pada salafus salih. Ulama sufian Abdullah Tustari ni. Dalam ni ada cerita Nataijul Afkar Al-Qudusiyah, syarah bagi risalah Qushairi, Manaqib Imam Abdullah Tustari. Abdullah Tustari ni dia bela semua binatang. Saya dia kata dia kesian tengok binatang ni. Dia bela habis binatang liak, harimau, gajah semua duduk dengan dia, jumpa makan. Oh, heran kat dia. Macam mana hang boleh bela dengan harimau berapa orang? Imam Abdullah Tustari ni. Dia jadi wali rumah budak-budak 7 tahun jadi wali. Dia ada satu zikir dia. Itu zikir yang dia amal. Insya-Allah doa dia tu besar. Saya tak ingat doa tu, lupa lah. Tobik dalam kitab Risalah Qushairiyah. Ada tobik yang ngaji tu. Punya zikir dia. Tu tak boleh bagi live atau kena bagi. Habis yang itulah, ini permulaan kisah bagi peranak Nabi sallallahu alaihi wasallam.